من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin yang dikarang dan disusun oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat berapa 125 dari Ibni Abbas. Baik, katanya dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ibni Abbas maksudnya adalah daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Rasulullah. Dia anak Abbas ramai, bukan Abdullah seorang ramai. Antaranya nama dia Fadl, antaranya nama dia Qutham. Tapi yang betul-betul alim adalah Abdullah bin Abbas. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub idza huwa bi rajulin qa'imin fasa'ala anhu faqalu Abu Israil nadhara an yaquma fi asy-syamsi wa la yaq'ud wa la yastadhilla wa la yatakallam ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam berpidato, sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki laki-laki menanyai beliau. Bukan gitu. Tiba-tiba berdiri seorang lelaki menanya beliau. Jadi seolah kata orang lelaki itu tanya beliau. Bukan gitu. Dia gini, idza huwa bi rajulin qa'imin fasa'ala anhu. Tiba-tiba ada seorang lelaki sedang berdiri, maka Rasul tanya tentang dia. Apa dia berdiri, orang lain duduk belakang? Gitu. Jadi tiba-tiba berdiri seorang lelaki menanyai beliau. Terjemah lagu ni memang bermasalah sikit lah. Mereka berkata, sahabat berkata, sahabat berkata kepada Rasulullah, Abu Israil, nama dia adalah Abu Israil, telah bernazar hendak berdiri di tengah panah, tidak duduk-duduk, tidak berteduh, tidak bercakap dan berpuasa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu suruhlah dia, hendaklah dia bercakap, hendaklah dia berteduh, hendaklah dia duduk dan menyempurnakan puasanya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Jadi Abdullah bin Abbas menceritakan kepada kita bahawasanya pernah berlaku di zaman Rasulullah, tengah-tengah Rasul khutbah, sahabat-sahabat lain duduk, ada seorang sahabat berdiri, tegak berdiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, siapa tu? Mana dia buat benda tu? Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam khabar, nama dia adalah Abu Israil. Abu Israil sebenarnya bukan nama dia. Abu Israil adalah kunyah dia. Nama dia adalah Allah Rabbi Yusair, nama dia. Nama dia Yusair, nama dia. Dia adalah seorang daripada puak Ansar.
Yang mana kata sahabat, dia bernazar, hai Rasulullah, dia bernazar nak berdiri selama-lama tak mau duduk, tak mau duduk. Ada juga pelik sikit ni, nak berdiri selama-lama tak mau duduk. Jadi nak beri mudarat kepada diri kepada nakih, dia tak tahu ni. Nak berdiri selama-lama tak mau duduk. Lepas tu tak mau berteduh, nak duduk tengah panas. Allah. Lepas tu benda lagi yang dia bernazar, tak mau cakap dengan siapa-siapa. Lepas tu nak puasa sama-sama. Berapa? Yang pertama berdiri, tak mau duduk. Yang keduanya tak mau berteduh. Yang ketiganya tak mau cakap dengan siapa-siapa. Yang keempatnya nak puasa. Hebat dia ni. Dan dia buat belaka Dia buat belaka, tapi tak tahu tahan lama mana. Dia buat belaka. Maka Nabi SAW khabar kepada sahabat, suruh dia cakap, dan suruh dia berteduh, dan suruh dia duduk. Tapi masalah puasa kena teruskan. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan nazar adalah permasalahan yang dibincang panjang lebar di dalam kitab fiqh. Secara asasnya, ada nazar untuk melakukan ketaatan, ada nazar untuk melakukan maksiat, ada nazar untuk melakukan perkara yang makruh, ada nazar untuk melakukan benda yang harus. Nazar yang diwajibkan orang yang bernazar untuk menyempurnakan nazar dia adalah nazar untuk melakukan ketaatan sahaja. Manakala nazar untuk melakukan maksiat, haram dia sempurnakan nazar dia. Nazar untuk melakukan perkara makruh, tidak boleh dia menyempurnakan nazar dia, sebab makruh benda yang dilarang kan. Manakala nazar untuk melakukan perkara yang harus, tidak wajib dia menyempurnakan nazar dia. Dia nazar ada beberapa perkara. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, kata Rasulullah, man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu, wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sih. Maksudnya, sesiapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka wajib dia melakukan ketaatan. Tetapi orang yang bernazar untuk melakukan maksiat, maka jangan dia melakukan maksiat. Okey, nazar untuk melakukan ketaatan, wajib dia kena tunaikan apa yang dia nazar. Nazar untuk melakukan benda maksiat, haram dia menunaikan apa yang dia nazar. Nazar untuk melakukan perkara makruh, sama juga, tidak boleh ditunaikan. Nazar untuk melakukan perkara yang harus, tidak boleh juga dia tunaikan. Ni kan berdiri kan harus, kan berdiri, tak duduk kan harus, tidak mengambil tempat teduh kan harus. Tetapi Rasulullah SAW tidak mengizinkan, dia meneruskan. Okey, selagi nazar ni benda nazar, kita kena ambil start daripada asas lagi. Nazar ni benda, sebab kadang-kadang orang kita ni, dia tidak dapat membezakan di antara nazar dengan berniat. Nazar ni benda, nazar ni adalah seorang saat itu mewajibkan ke atas diri dia. Dia mewajibkan ke atas diri dia dengan perkataan. Dia mewajibkan ke atas diri dia dengan perkataan. Dia telah berlafaz suatu benda yang pada asalnya tidak diwajibkan. Benda ni pada asal tidak diwajibkan. Tiba-tiba dia mewajibkan ke atas diri dia dengan perkataan. Dia sebut suatu benda yang pada asalnya tidak diwajibkan. Ulama berbincang, adakah disyaratkan bernazar ni kena sebut lafaz nazar ataupun tidak? Ada dua pandangan. Ada pandangan yang mengatakan tidak disyaratkan menyebut lafaz nazar, asal kata perkataan saat itu mewajibkan ke atas diri, maka dikirakan nazar. Okey, itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua kata tak, mesti kena sebut lafaz nazar. Okey, atas pandangan yang pertama, kalau orang tu kata aku bernazar, kalau dapat sekian-sekian, aku bernazar kalau dapat sekian-sekian, nak buat sekian-sekian, maka dikirakan nazar. Yang pertama. Yang keduanya, wajib atas aku dengan nama Allah, kau dapat sekian-sekian, aku nak buat sekian-sekian, kira nazar juga, sebab dia kata wajib atas aku. Nazar ni adalah benda seorang saat itu dia mewajibkan ke atas diri dia dengan perkataan.
Ingat dengan perkataan. Kalau hanya berniat, tak panggil nazar. Dapat benda ni, ingat nak melih kambing seekor. Berniat, dia tidak panggil nazar. Nazar ni adalah perkataan yang seorang saat itu mewajibkan ke atas diri dia. Mewajibkan ke atas diri dia benda yang pada asalnya tidak diwajibkan. Itu nazar. Banyaklah kalau kita nak buat contoh. Cuma biasa masyarakat kita ni, dia kata mana biasa masyarakat kita, kalau aku dapat benda tu, aku kalau dapat kerja tu, aku kalau dapat benda tu, aku kalau dapat benda ni, aku nak melih seekor kambing. Okey, perkataan tersebut adakah dikira nazar ataupun tidak? Hak ni perlu dibincang. Kalau kita tengok dengan ungkapan tersebut, kadang-kadang ungkapan tersebut saat itu digunakan bukan untuk nazar, dan kadang-kadang digunakan untuk nazar. Contoh, aku kalau anak aku nikah kayak gini, aku nak melih kat seekor lembu. Dia bukan nazar sebenarnya. Bukan nazar gitu. Betul tak gitu? Dan dia kata anak aku lah, aku kalau nikah pula kayak gini, melih 2 ekor lembu. Contoh. Jadi adakah nazar? Tak nazar. Tapi ada orang yang diguna lafaz tersebut sebenarnya tujuan dia untuk bernazar. Dia kata mana? Aku kalau aku dapat gaji, aku nak mulai ekor kambing. Dalam hati dia sebenarnya bernazar. Okey. Sebenarnya dalam masalah ungkapan lagu tu, kalau dia boleh pangkat tersebut, dia boleh gaji tersebut, adakah wajib dia melaksanakan apa yang disebut sini ataupun tidak? Sebenarnya ada perbezaan pandangan. Ada sebahagian daripada ulama melihat bahawasanya ia juga termasuk dalam nazar, tapi nazar kinayah. Nazar kinayah dia kembali kepada qasak dia. Kalau qasak dia untuk mewajibkan ke atas diri dia, maka wajib dia kena laksanakan. Jelas tak? Jelas? Kalau qasak dia bukan untuk mewajibkan ke atas diri dia, maka tidak wajib dia laksanakan apa hak yang dinazar. Jelas tak? Nazar dia terbahagi kepada beberapa bahagi. Yang pertamanya dipanggil nazar mujazah. Yang keduanya dipanggil nazar lajaj. Kita ada nazar mujazah, ada nazar lajaj. Lepas tu kita selagi ada nazar mutlaq. Okey, kita ada 3 nazar. Nazar mutlaq, nazar mujazah, nazar lajaj. Nazar mutlaq ni maksudnya adalah seorang tu dia mewajibkan ke atas diri dia dengan perkataan untuk melakukan sesuatu perkara ibadat. Pada asalnya benda tu tidak diwajibkan ke atas diri dia, tanpa diikatkan dengan berlaku sesuatu perkara. Sebagai contoh, duk saja-saja, sebagai contoh duk saja-saja, cari kambing seekor, nak melih. Lepas tu dia pun kata, aku nazar nak melih seekor kambing, nak buat mari jamu surah Bukit Malang ni. Contoh. Tak ada contoh, awak sungguh tak apa. Okey. Jadi aku nazar nak melih seekor kambing untuk buat jamu surah Bukit Malang ni. Tu dipanggil nazar mana? Nazar mutlaq. Nazar mutlaq. Maksudnya dia tidak ikat dengan berlaku sesuatu perkara. Okey, satu. Yang keduanya dipanggil nazar mujazah. Nazar mujazah ni adalah diikat dengan berlaku sesuatu perkara. Kan Kalau aku baik sakit, kalau gini, maka aku nak sembelih seekor kambing. Wajib atas aku sembelih seekor kambing. Dia kata wajib gitu. Maka tu nazar. Apabila boleh benda yang diikatkan saat ni tu, terjadi benda yang diikatkan, maka wajib dikena laksanakan apa yang dia nazar. Sebab Allah Subhanahu wa taala kata dalam Al-Quran, wal yufu nudhurahum, hendaklah mereka itu menyempurnakan akan nazar-nazar mereka. Ini sepakat ulama. Sama juga hak yang kategori pertama sini wajib dikena laksanakan apa hak yang dinazar. Cuma hak yang dalam kategori pertama ada khilaf. Hak yang kedua berlaku kesepakatan. Hak orang tu duk saja malam ni wajib aku melih seekor kambing buat bagi jamu sini. Baik, adakah wajib dia laksanakan apa hak yang dinazar? Berlaku khilaf. Pandangan hak mu'tamad wajib dia kena laksanakan apa hak yang dinazar. Hak yang kedua, kalau aku dapat sekian, maka aku nak sembelih seekor kambing. Tiba-tiba dapat, maka sepakat ulama kata wajib dia kena tunaikan apa hak yang dinazar kalau benda tu adalah benda hak ibadat.
Kalau benda tu benda ibadat. Kalau bukan benda ibadat, doa. Kalau bukan benda ibadat, contoh bukan benda ibadat pun ni, aku kalau dapat sekian demi Allah, wajib atas aku makan KFC sebagai contoh. Makan KFC adakah ibadat? Tak. Benda harus, nak makan pun tak apa, tak mau makan pun tak apa, maka tidak wajib dia laksanakan apa yang dia nazar sana. Yang ketiga dipanggil nazar lajaj. Nazar lajaj ni sebenarnya dia bukan nak nazar. Sebenarnya tujuan dia nak tinggal suatu perkara ataupun dia nak buat suatu perkara. Tu lah tujuan dia. Tu nazar lajaj. Sebagai contoh, hamba pernah buat contoh nazar lajaj ni seperti perokok tegal. Dia nak berhenti rokok, tak boleh. Payah nak berhenti rokok ni. Oh payah, jangan main. Payah nak berhenti rokok. Kita buat contoh je. Berapa kali dah percubaan, semua gagal dah ke. Ada percubaan tinggal seminggu, mutak ketang. Allah, seminggu baru mutak ketang kali. Macam ke hilang anak kan. Okey. Jadi dah ingat tinggal kau. Tinggal sebulan dah ingat. Lepas tu isap balik. Tinggal 2 minggu isap balik. Macam-macam buat dah. Last kali gerang ke diri sendiri ni. Gerang ke diri sendiri. Aku kalau aku isap rokok lagi, wajib atas aku melih saya kau kambing. Ni dipanggil nazar dia. Nazar lajaj. Sebenarnya dia bukan nak melih seekor kambing, bukan. Tujuan dia adalah tak mau isap rokok. Lain tu kan. Tujuan dia tak mau isap rokok sebenarnya. Tapi oleh kerana gerang ke diri, isap juga, lah sekali nyegi kait dengan nazar dah sekarang. Aku kalau aku isap rokok lagi, aku melih aku baru ekor. Tu dia. Gerang nak ke diri. Tiba-tiba nyisap juga. Okey. Adakah nazar ni dipanggil nazar dia nazar lajaj? Adakah wajib dia kena laksanakan apa yang dinazar ataupun tidak? Ulama berbeza pandangan. Pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak wajib dia laksanakan apa yang dia nazar. Apa yang diwajibkan kepada dia adalah pilih di antara dua perkara. Yang pertamanya bayar kifarat sumpah, yang keduanya adalah tunaikan apa yang dinazar. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, kafaratul yamin, kafaratul nadri, kafaratul yamin. Kifarat nazar adalah kifarat sumpah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu secara ringkas berkenaan dengan nazar. Jadi orang ni jelas dia nazar dia. Ada nazar benda hak yang harus, dan ada nazar benda hak yang boleh memudaratkan kepada diri. Dia berdiri harus, mu nak berdiri pun tak apa, nak duduk pun tak apa, tapi berdiri berterusan kadang-kadang memberi mudarat kepada diri, kadang-kadang menyusahkan diri. Okey, tak mahu duduk pada tempat teduh, tak ada masalah. Mari ada tempat teduh, kita pergi kat orang mati kan, pergi kat orang mati kat rumah kan, ada orang duduk tengah panas, ada orang duduk tempat teduh. Kita kata mari ada tempat teduh, mana duduk tengah panas, ada apa nak isap rokok sekejap. Adakah salah duduk tempat panas, bau panas? Tak salah. Nak duduk bau tengah panas ke, nak duduk tempat teduh ke, tak ada masalah. Jangan duduk dalam air je, takut mati duduk dalam air, mudarat pula kan. Jadi tak ada masalah, boleh je nak duduk tempat teduh pun tak apa, nak duduk tempat panas pun tak apa. Cuma kalau berterusan mungkin memberi mudarat kepada tubuh. Baik, jadi semata-mata tidak berteduh bukanlah benda tu dilarang, bukan benda yang diharuskan sahaja. Baik, tak mau cakap, tak ada masalah, tak mau cakap. Nah, sebab bercakap ni bukan wajib, tak mau cakap, tak mau cakap. Tak mau cakap. Tekah boleh gaji tu tak mau cakap lalu dah, sebab takut bini minta. Jadi tak mau cakap ni benda yang diharuskan. Cuma masalah puasa adalah benda hak yang ketaatan, benda hak yang dikatakan sebagai ibadat. Hak yang lain Rasul suruh menyalahi baka, tapi puasa dia Rasul suruh teruskan. Kerana dia orang hak yang bernazar untuk melakukan ibadat mesti dia kena lakukan. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah tujuannya bernazar? Adakah kita dapat pahala besar? Okey, apakah tujuan orang itu bernazar? Sekarang ni seorang yang bernazar dia ada banyak perkara. Yang pertamanya adalah nazar hak yang dikirakan sebagai nazar mutlak. Nazar mutlak ni adalah kalau tak ada dia ikat dengan benda-benda. Baik, duduk semetok dia bernazar. Kadang-kadang diikat dengan berlaku sesuatu perkara. Kadang-kadang diikat dengan berlaku sesuatu perkara. Kalau
Cuma gini, hurai secara ringkas. Tujuan dia orang bernazar, kalau orang yang ikat dengan sesuatu perkara saat itu, orang tu dia ikat dengan sesuatu perkara, maka mungkin dia nak dapat benda yang dia ikatkan. Sebab biasanya orang nazar ni dia dapat. Biasa begitu. Apabila nazar dapat benda yang dia nak. Saya kalau semua baik ni, saya nak sembelih seekor kambing. Dah lama semua sungguh. Sembelih seekor kambing. Kita royak gitu tu sebab pondok tu ramai. Orang ni mari atau kambing sebab nazar. Orang ni mari atau kambing sebab nazar. Orang ni berantai kambing sebab nazar. Cuma bernazar, apakah hukum? Maksudnya orang tu melakukan nazar tu apa hukum? Adakah dapat pahala ataupun tidak? Ulama berbeza pandangan. Ada sebahagian ulama mengatakan makruh seseorang tu bernazar. Ada sebahagian daripada ulama kata tak ada masalah, tidak makruh. Ada sebahagian ulama kata makruh, ada sebahagian ulama kata tidak makruh. Cuma punca orang tu bernazar adalah untuk dapat benda, sesuatu benda. Biasa gitulah, biasa gitu. Aku kalau luluh puasa ni, aku nak sembelih seekor kambing. Tiba-tiba memang dapat sungguh. Tu gata sok pondok tu. Tak apalah, walaupun benda tu makruh, pakat nazar tak apa. Kita boleh pakat makan kambing. Gitu. Tadi dia kata kalau suruh sendiri, jadi seolah-olah tidak bergantung pada Tuhan. Mana Tuhan yang berkaitan sebab nazar ni itu tidak boleh lah. Cuma kalau dia setiap benda yang berlaku adalah tidak terlepas daripada kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Taala menciptakan kamu dan segala apa yang kamu buat. Tak boleh lah dia berkait benda terjadi ni kerana nazar dia. Tak boleh lah. Tapi pada hakikat tak boleh lah. Tapi kalau cakap pada adat gitulah. Alhamdulillah aku nazar dapat lalu. Cakap tu cakap pada adat je. Kalau kita tanya dapat apa nazarmu ke hak yang beri kepadamu? Bukan. Tuhan lah. Kalau kita tanya pula kan. Tak apalah, pada cakap tu tak ada masalah. Baik. Bab yang ke-15 dari hal memelihara amal-amal. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu faqala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum." Baik. Tidakkah hampir bagi mereka yang telah beriman bahawa khusyuk hati mereka kerana zikir Allah, kerana mengingati Allah? Tak siapa lagi ke masa orang yang beriman untuk hati dia khusyuk untuk mengingati Allah? Warna ni hati tidak mengingati Allah, tidak ada Allah di dalam hati, warna ni. Sedangkan dia orang beriman, tak siapa lagi ke masa hati orang beriman untuk khusyuk mengingati Allah Subhanahu wa taala? Tidak siapa lagi masa orang beriman untuk memasukkan Allah ke dalam hati dia. Warna penuh dengan dunia dalam hati ni. Tak siapa lagi ke masa untuk masukkan Allah dalam hati. Dan apa yang telah turun daripada kebenaran, tak siapa lagi masa untuk khusyuk hati mereka itu kepada Al-Quranul Karim. Dan tidak mereka menjadi dia tak makna dan tidak. Jangan adalah mereka itu. Tu asal makna la yakunu. La tu dipanggil la nahiyah. Jangan adalah mereka itu menjadi seperti orang-orang yang diberi kitab, Yahudi dan Nasara. Telah lama masa berjalan, lama dah sangat masa turunnya Alkitab, maka keras hati mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ni, yang pertama sekali adalah Allah Subhanahu wa taala menghendaki menuntut daripada orang beriman supaya hati mereka itu khusyuk untuk Allah. Hati mereka itu khusyuk untuk Allah, untuk mengingati Allah. Hati mereka itu khusyuk di dalam membaca Al-Quranul Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala larang orang beriman jadi seperti orang yang diberi kitab sebelum daripada dia, iaitu Yahudi dan Nasara. Yang mana punca jauh mereka itu daripada Taurat, daripada Injil, menyebabkan hati mereka itu keras.
Begitu juga kita apabila kita jauh daripada agama, hati kita kerah. Hati kita nak lembut mesti kena dekat dengan agama. Kena letak Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kita. Kena sentiasa rapat dengan Al-Quran. Kita kena sentiasa bersahabat dengan Al-Quran, barulah hati kita lembut. Tidak hati kita kerah. Jadi kita duduk dalam majlis-majlis ilmu ni adalah antaranya untuk melembutkan hati supaya kita tidak jauh dengan agama. Tengok ayat kata Allah Ta'ala kata wala yakunu kalladina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Mu jangan jadi seperti orang yang diberi kitab sebelum daripada Yahudi dan Nasara. Punca daripada jauh sangat tempoh dia, akhirnya hati jadi kerah. Jadi sebab itulah kena duduk semua dalam majlis ilmu supaya hati kita lembut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat ni adalah ayat yang mana Fudail bin Iyad ketika dengar, akhirnya Fudail bin Iyad bertukar menjadi orang baik. Kena jazbah dak sekarang. Kalau istilah tasawuf dipanggil jazbah. Jazbah ni kena tarik. Tengah-tengah jahat. Siapa? Fudail bin Iyad. Tengah-tengah jahat ah. Kita kata jahat lah. Memang jahat sungguh. Lanu. Orang bermusafir ni tahan, ni ropok. Ropok orang tu, ropok orang ni. Peropok. Dia tak jahat apa peropok. Menyusahkan orang. Siapa? Fudail bin Iyad. Pada satu malam hidup gila ke seorang puak. Tengah malam dok teringat. Tak nak tidur dok tidur dok ingat kau puak. Dia pun kabak pagar ni nak pergi jumpa. Dia orang puak yang dia teringat. Tiba-tiba tengah malam tu ada seorang baca ayat ni. Ada seorang baca Al-Quran tengah malam. Ni secara kebetulan Fudail bin Iyad lalu ke rumah dia. Dan mungkin orang yang baca saat ni tu orang yang keikhlasan dia tinggi. Sehingga kan apa yang keluar daripada mulut dia seperti panah terus memanah hati Fudail bin Iyad. Tiba-tiba Fudail bin Iyad dengar alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tak sampai lagi masa ke orang beriman untuk khusyuk kepada Allah, untuk mengingati Allah. Rebah dia. Kata siapa dah masa menangis dia. Jadi seperti tak panah yang beracun masuk ke dalam hati dia. Kesang lalu. Akhirnya bawa diri. Masa tu dipanggil dia duduk alam lain lah. Maksud alam lain ni maksudnya tak cara. Bukan duduk alam jin tak, bukan. Maksudnya dia tak cara dah. Benda lain. Macam duduk alam lain. Kan budak orang. Apabila headset ke dia, mak dia panggil, ayah dia panggil, tak cara dah. Sebab dia duduk alam lain, alam gay tau. Dan sibuk kan. Dia kata budak tu pun sama kau. Dan duk cara ke WhatsApp dan duk cara ke Facebook. Hak lelaki bini panggil siapa ke buih mulut pun tak sedar dah. Awak panggil ke saya? Saya dah sedar tadi. Orang panggil siapa ke serak suara, ajak makan nasi. Ya gitulah. Kalau duk main headset lagi tak habis bateri, kata bini dia. Contoh kan. Maksudnya dia duduk alam lain. Dia tak sedar dah. Sama juga dengan Fudail bin Iyad. Kita apabila kena jazbah, kita tak layan benda lain. Kita duduk cara ke diri kita. Allah teruknya aku. Dia pergi jalan, bawa diri. Jalan, tak cara dah benda lain. Orang puas paham mana dah, tak ada dah. Tak fikir dah. Dia fikir untuk letakkan Allah dalam hati. Allah jahatnya aku. Secara kebetulan, malam tu, dia singgah, dia sapa kepada satu tempat rumah-rumah utuh dah. Tiba-tiba tengok ada satu rombongan duduk situ. Orang yang bermusafir ya. Dia pun duduk jeru tu. Kawan ni duduk sini. Dia pun duduk. Tapi dengar-dengar dia tu buat. Malam ni kita kena singgah sini tu. Kita kena malang sini. Dia kita lagi dia kan. Berapa budak? Kita tak boleh. Sebab tu ada lanu jahat. Datang Fudail ada sana. Fudail dia dengar sini. Dengar ke sebut nama dia dengar. Allah jahatnya aku. Siapa kau orang sebut takut dah ke sebut nama aku. Tu bermulanya keinsafan Fudail bin Iyad. Allah Ta'ala jazbah dia. Tarik dia. Hak daripada tengah-tengah jahat saat itu jadi baik dah sekarang. Akhirnya dia menuntut ilmu, akhirnya menjadi ulama besar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-injila wa ja'alna fi qulubi alladhina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alayhim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'uha haqqa ri'ayatiha." Jadi untuk pagi ni kita berhenti sini dululah.
InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Cuma kita ada soalan, hamba dah tengok lagi soalan, tengok sekejap benda ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemusykilan agama. Yang pertama, Allah menjadikan manusia untuk menjadi khalifah, pemimpin di bumi. Siapakah atau kumpulan manakah yang dapat dikenal pasti yang boleh dianggap sebagai khalifah berkenaan? Kita melihat para nabi, para khalifah, para alim ulama ramai dibunuh oleh rakyat pengikut yang menentang. Bahkan Allah Ta'ala menyatakan bahawa orang Islam itu ramai seumpama buih di laut, tidak berdaya menjadi khalifah yang dimaksudkan. Mohon pencerahan. Terima kasih. Baik. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku nak jadi khalifah di atas muka bumi. Sebab asal muka bumi ini dihuni oleh para jin sebelum daripada datangnya Nabi Adam AS. Allah Ta'ala nak menjadikan khalifah di atas muka bumi. Baik. Apakah yang dimaksud dengan khalifah di sini? Khalifah di sini adalah golongan yang memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala antaranya. Dan yang keduanya adalah mereka yang melaksanakan hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi. Khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala bermula dari Nabi Adam dan anak cucu dia. Semua anak cucu dia adalah khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi. Kita walaupun kita termasuk dalam khalifah Allah Ta'ala pada muka bumi pengganti. Setelah daripada ayah kita mati, generasi berikutnya adalah pengganti kepada generasi yang sebelum. Dia datang untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya para nabi saja, bukan setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah khalifah Allah Ta'ala di atas muka bumi. Cuma apa yang dituntut lagi kepada dia bukan hanya memakmurkan bumi Allah, bahkan melaksanakan hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi. Dan yang melaksanakan hukum hakam Allah di atas muka bumi, ada yang melaksanakan secara sempurna, ada yang tidak melaksanakan secara sempurna. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain lagi? Tak ada, kita berhenti sini dulu untuk pagi ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.